Okey, Assalamualaikum. Hari ini cikgu akan buat sedikit ulang kaji tentang kemahiran proses sains. Okey, biasanya kemahiran proses sains ni dia akan tanya dalam soalan di dalam kertas 2. Okey, soalan-soalan yang glamour lah. Yang dia akan tanya tentang tujuan. Okey, berikan tujuan penyiasatan di atas. Kadang-kadang dia tanya tentang pemboleh ubah. Apakah pemboleh ubah manipulasi, pemboleh ubah bergerak balas dan pemboleh ubah malar ataupun ditetapkan. Okey, soalan kesimpulan pun selalu glamour jugalah dan juga soalan hipotesis. Corak dan pola ini kita mesti tahu supaya membantu kita nak jawab soalan tentang kesimpulan. Okey, inference ni atau maksud lain dia ialah sebab. Okey, dia bagi sebab dalam soalan itu. Okey, tengok yang pertama, soalan tujuan. Okey. Biasanya tujuan ni dia berkaitan dengan tajuk penyiasatan itu. Okey, kita akan tulis untuk mengkaji hubungan di antara PM dengan PB. Jadi garisan ruang kosong yang PM dengan PB itu kita kena tengok apa soalan dia bagi. Okey, contoh dia untuk mengkaji hubungan di antara suhu air dengan masa yang diambil oleh ais untuk melebur. Okey, jadi PM di situ ialah suhu air dan PB dia ialah masa yang diambil untuk melebur. Okey. Jadi kalau tadi dekat dalam tujuan tadi, jawapan yang sama untuk tujuan kita boleh ambil maklumat pemboleh ubah manipulasi sekiranya soalan itu ditanyakan. Okey, mana PB dia? PB dia pada tujuan jawab. Jadi penting untuk kita kuasai tentang pemboleh ubah manipulasi. Apa maksud pemboleh manipulasi? Benda yang berubah, benda yang diubah, benda yang berbeza. Itu kita panggil pemboleh ubah manipulasi. Okey, bagi pemboleh ubah bergerak malas biasanya ia berkaitan dengan hasil penyiasatan. Okey, jadi kata kunci dia yang diperhatikan, yang diukur. Okey. Jadi ini satu contoh soalan. Dalam jadual ini sebenarnya dah ada maklumat dah. Okey, kalau jadual dia bentuk macam ini, okey. Maklumat itu di belah kiri sini. Okey, maklumat itu berada di belah kiri. Yang atas ini sentiasa akan jadi pemboleh ubah manipulasi. Pemboleh ubah manipulasi. Okey, data yang di bawah ini sentiasa akan jadi pemboleh ubah bergerak balas. Biasanya soalan ini dia akan bagi ayat lah. Amin menjalankan penyiasatan, kemudian keputusan eksperimen adalah seperti berikut, dia bagi maklumat ini. Jadi barulah keluarnya soalan tujuan, pemboleh ubah manipulasi, pemboleh ubah bergerak balas. Jadi untuk tahu pemboleh ubah malar dalam kata kunci itu kita kena tengok ada tak perkataan dia yang sama, yang tidak berubah, yang dikekalkan ataupun yang dimalarkan. Okey. Jadi jawapan dia macam bika kita guna, jam randik dan lain-lain. Soalan seterusnya tentang berikan dua maklumat tentang penyiasatan di atas. Okey, kalau dia kata maklumat, awak hanya sebut ambil saja pemboleh ubah manipulasi, pemboleh ubah bergerak balas. Itu adalah maklumat. Maklumat maksudnya tanya pemboleh ubah lah tu. Okey, soalan ramalkan. Berapakah masa yang diambil untuk air melebur jika suhu dia 75 Celsius? Okey, 75 Celsius kat mana Jadual kita ada 40, pergi pada 5, pergi pada 6, pergi pada 70, pergi 80, pergi ke 90, pergi ke 100. Sela masa dia adalah 10 Sela masa dia adalah 10 darjah Celsius. Jadi soalan dia tanya, kalau pada 75 darjah Celsius, berapa pula masa? Jadi kita kena teka masa. Sebab kita kena teka teka tu. Okey, ramal tu adalah soalan teka lah. Okey, tengok jadual. Jadi pada 75 darjah Celsius, kedudukan dia di sini. Jadi masa boleh jadi berapa? Masa kita tengok antara 8 hingga 6 minit. Jadi jawapan yang logik ialah 7 minit. Seterusnya soalan pola. Okey, pola ataupun corak perubahan. Jadi kita kena tengok balik. Dalam jadual tadi sama ada dia menunjukkan peningkatan, penurunan ataupun mendata. Ini kalau dalam graf. Okey, kalau meningkat tu macam mana? Meningkat tu graf dia akan jadi macam tu. Okey, kalau menurun tu macam mana? Menurun tu dia akan jadi macam tu. Okey, kalau mendata macam mana? Mendata dia akan jadi macam tu. Okey. Kalau graf kita kena sentiasa tahu yang ini adalah PB, yang garisan mendata ini adalah PM. Okey. Kalau dalam jadual kita kena sentiasa tahu macam tadilah jadual tadi, yang ini adalah PM, yang ini adalah
PB. Jadi kalau tanya soalan apa boleh ubah manipulasi, kita hanya ambil ayat yang ada di situ sahaja. Okey, kita hanya ambil ayat yang ada dekat situ saja. Okey, kita akan ambil ayat yang ada di situ saja sebagai PM dengan PB. Okey, jadi kita tengok balik pada jadual ni tadi. Apakah pola pola yang untuk eksperimen ini kita tengok. Kita tengok kat mana kita tengok? Kita nak tengok dia punya PB lah. Okey, kita tengok keputusan dia. Okey, dia akan pergi kepada 14, pergi kepada 12. Makin banyak ke makin sikit? Makin sikit kan? Okey, pergi kepada 10, makin sikit. Pergi kepada 8, makin sikit. Pergi kepada 6, makin sikit. Pergi kepada 4, makin sikit. Dan pergi kepada 2, makin sikit. Okey, maksudnya kalau suhu air itu 100 darjah Celsius, masa yang diambil untuk air melebur makin sikit. Okey, bagi soalan hipotesis sebenarnya. Okey, soalan hipotesis dengan soalan kesimpulan lebih kurang sama. Okey, kita kena tulis perkataan semakin dan semakin. Kita tulis semakin pola PM, semakin pola PB. Contoh kat sini Kita kena ingat lah. Kita kena ingat soalan hipotesis ataupun soalan kesimpulan. Okey. Cikgu galakkan awak tulis perkataan semakin. Okey, semakin meningkat suhu air. Suhu air ni apa tadi? PM Meningkat tu apa? Pola. Mana kita tahu pola? Kita tengok suhu tadi makin meningkat daripada berapa tadi? Kita tengok suhu dia makin meningkat daripada 40, 50, 60, 70, 80, 90 tadi. Okey. Jadi semakin meningkat suhu air, semakin menurun masa yang diambil. Mana kita tahu menurun masa? Sebab tadi kita tengok menurun masa 14. Kita tengok dah pola tadi. 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2 ni. Masa makin menurun. Okey. Suhu pula makin meningkat. Ni suhu ni makin meningkat. Masa ni makin menurun. Tengok balik. Semakin meningkat suhu air, semakin menurun masa yang diambil untuk ais melebur. Semakin pola PM, semakin pola PB. Okey, faham? Dia sebenarnya kena hafal rangka ayat tu. Okay, bila kita dah hafal rangka ayat, kita tahu cara nak cari PM, nak cari PB. Okey, kita tahu pola tadi, kita boleh buat ayat untuk jawapan hipotesis ataupun kesimpulan. Okey, soalan kesimpulan. Okey, sebenarnya kesimpulan dengan hipotesis ni lebih kurang sama, cuma hipotesis ini adalah jangkaan awal dan kesimpulan ini adalah keputusan daripada eksperimen yang membuktikan hipotesis kita. Jadi kita, kalau soalan itu dia keluar dua sekali, mula dia tanya kesimpulan soalan 1A, satu dia tanya soalan hipotesis, 1B dia tanya soalan kesimpulan. Kita tak bolehlah bagi dua-dua jawapan yang sama, semakin meningkat suhu air, semakin menurun masa yang diambil untuk ais melebur, tak bolehlah. Jadi untuk soalan kesimpulan tu lebih kurang sama, cuma kita tukar kata rangka ayat dia saja. Kita hanya pakai perkataan jika. Jika. Okey. Jadi kita buat sama je. Jika suhu meningkat, masa yang diambil untuk ais melebur akan menurun. Okey, soalan sebab ataupun soalan inference kadang-kadang budak dia tak tahu nak jawab soalan sebab ni. Okey, sebab dia tengok perkataan inference tu. Berikan inference dah blank dah. Okay, jadi sebenarnya sama je. Kalau kamu rasa confused bila baca soalan, kamu potong perkataan inference tu dengan pensel, kamu tulis sebab, berikan sebab. Kan senang kita nak bagi alasan. Okay, sebab ni alasan lah. Okay, murid mesti menyatakan sebab yang tiada dalam gambar yang diberitahu. Murid mesti menyatakan sebab yang tiada dalam gambar yang diberi, iaitu pengetahuan sejak adik murid sendiri. Maksud Okey, kat sini ada soalan. 2 biji benih yang serupa ditanam dalam 2 pasu yang sama. Rajah di bawah menunjukkan pemerhatian selepas 2 minggu. Okey, pokok A ni besar. Pokok B ni kecil. Okey, contohlah. Jadi, berikan sebab kenapa pokok A lebih besar daripada pokok B. Itu soalan dia. Jadi, kita cakaplah pokok A besar. Murid dia suka jawab macam ni. Pokok A besar dan manakala pokok B kecil. Jadi, salah sebenarnya yang kamu jawab inference itu adalah apa yang kamu nampak. Itu yang kita nampak tu kita panggil pemerhatian.
Jadi, untuk soalan ini, kalau dia kata sebab, kita kena beritahu. A kenapa dia besar? B kenapa dia kecil? Jadi, kita boleh jawab pokok A mendapat, apa menyebabkan satu tumbuhan itu hidup subur? Okay, kita balik kepada darjah 2 punya silibus, iaitu pokok A mendapat lebih air, baja, cahaya matahari, manakala ataupun daripada pokok B. Senang saja. Pemerhatian. Okey, jadi pemerhatian ini biasanya kita tengok apa yang murid nampak pada gambar tu. Nyatakan pemerhatian. Contoh tadi, yang gambar tadi pokok A lebih tinggi daripada pokok B. Ataupun kita boleh cakap daun A lebih besar daripada daun B. Ataupun kita boleh cakap batang pokok dia lebih besar daripada pokok B. Mana-mana satu yang mudah. Okey. Okey, pokok A lebih besar. Kita cakap apa pemerhatian? Okey, pokok A besar. Kita tulis. Besar. Pokok B kecil. Okey, faham? Itu saja. Terima kasih.